Okey, baiklah murid. Kita sambung ke unit yang ke-10. Tajuk ini agak penting juga yang kembali kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, sebelum tu unit 10 tajuknya ialah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Maksud etika ni ialah kita ni ada garis panduan, okey, ada peraturan yang kita ikut demi kebaikan kita bersama. Okey, seperti biasa kita kena tahulah apa yang kita nak belajar dalam unit ke-10 ni. Okey, iaitu pengurusan pembelajaran secara beretika ni. Yang pertama perlu tahu maksud dia lah. 7.3.1 kita tahu maksud beretika, perbelanjaan beretika. Kemudian 7.3.2 akan diajar macam mana nak menguruskan perbelanjaan tu secara beretika. Kemudian 7.3.3 kepentingan. Okey, kepentingan kenapa kita perlu menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Okey, yang keempat 7.3.4 ni kesan. Kesan andai kita tidak berbelanja secara beretika. Kesan tu bukan pada kita saja, bukan pada diri kita, tapi kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, 7.35 perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika. Dan akhir sekali 7.3.6 pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian. Macam mana kita nak mengamalkan dalam kehidupan kita. Baik, untuk unit 10 pengurusan perbelanjaan secara beretika ni antara cara nilainya ialah kesederhanaan. Maksudnya kalau kita berbelanja tu perlu ada kesederhanaan. Kemudian kita perlu bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab, nilai berdikari, nilai rasional dan akhir sekali nilai kejujuran. Ini adalah cadangan nilai untuk unit yang ke-10. Sebelum tu kita kena tahulah konsep dia. Okay? Dalam kehidupan kita ni, semua individu ni membelanjakan sejumlah wang untuk memenuhi keperluan harian. Setiap hari kita akan belanja pada setiap hari. Okay, kemudian kena ingatlah perbelanjaan yang dilakukan tu perlu diurus secara beretika. Okay, ada panduannya, ada asasnya. Untuk apa? Untuk menjamin kewangan yang stabil. Pengurusan kewangan sangat penting. Okay, nanti kita tahu, nanti kita akan belajar kesan kalau kita tak ada menguruskan kewangan kita dengan betul. Baik, sebelum tu kita tengok apakah dimaksudkan dengan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dia maksud ialah cara wang dibelanjakan. Macam mana kita nak belanjakan wang kita tu dan diuruskan dengan berhemah ke? Okey, untuk mendapatkan satu barangan atau perkhidmatan. Kita akan tahulah kalau kita beli barang ni ada dua je lah hidup kita ni, kita keperluan dengan kehendak. Okey, adakah kita beli barang itu untuk betul-betul untuk keperluan ataupun sekadar memenuhi kita punya nafsu ataupun kehendak kita. Okey. Kemudian yang keempat kita tengok sini, pengurusan perbelanjaan menjadi gambaran kedudukan yang jelas tentang kedudukan kewangan yang terkini. Kalau pengurusan kita betul, sistematik, ikut etika, kita dapat tengok kedudukan kewangan kita macam mana. Dan ini boleh memberikan hala tuju yang tepat mengenai matlamat kewangan yang ingin capai. Misalnya kalau kita simpan secara konsisten, teratur, kita tahu apakah matlamat simpanan tu untuk apa sebenarnya. Baiklah murid, di sini cikgu sertakan satu link YouTube yang mana awak boleh belajar tentang apakah dia 7 fasa pengurusan kewangan peribadi. Selamat menonton. Baiklah murid, hari ini kita masuk ke tajuk yang seterusnya, cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Pertama, kita kena menentukan kedudukan kewangan yang kita miliki. Apa maksud di sini? Maksudnya kita kena tengoklah berapa jumlah bulanan yang kita dapat tu dari segi gaji, kemudian keuntungan daripada dividen, simpanan kita tu dividen, kemudian mungkin kita ada imbuh-imbuhan yang lain kan, kalau kita buat perniagaan mungkin ada keuntungan yang lain. Jadi kita kena total dulu, tambah dulu. Jadi jumlah yang kita dapat tu senanglah kita nak merancang perbelanjaan. Berdasarkan jumlah yang kita miliki, wang yang kita miliki. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Apa maksud sini? Maksud di sini kita kena membuat catatan lah. Kemudian kita mengkategorikan setiap item yang kita nak beli tu, adakah ia barang keperluan atau hendak. Macam makanan, nasi, beras kan. Beras ialah keperluan. Jadi kita letak sini. Kalau contoh kita nak beli handphone ke,
keperluan ke tu tak penting lagi kan. Jadi kita buat kategori. Bila kita dah catat ni senang. Kemudian bila dah catat, jadi kita tahulah barang tu barang yang patut dibeli ataupun tak patut. Jadi para pengguna perlu menyediakan senarai barang. Okey, sediakan senarai barang yang nak beli dan kita perlu ada disiplin lah. Patuh senarai barang yang kita beli sebelum membuat pembayaran. Kena patuhlah. Buat pemilihan tu kena patuh. Kita dah senaraikan, kena ikutlah. Jangan nak tambah-tambah yang tak penting kan. Okay, yang seterusnya, pengguna juga boleh membuat peruntukan dan atau anggaran bagi setiap perbelanjaan agar ada lebihan. Kalau belanja tu, kalau jumlah yang kita dapat tadi kan dengan perbelanjaan, tolak semua-semua, kalau boleh perlu ada lebihan supaya lebihan tu kita simpan ataupun kita peruntukkan dulu sebanyak ni, letak dulu dalam simpanan macam tu. Itu kita kena pasti dan buat anggaran perbelanjaan. Baik, yang seterusnya membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Kita ada pilihan kat sini, kita nak beli barangan, nak bayar secara tunai atau kad debit atau kad kredit. Okey, kalau tunai ni boleh mengelakkan diri kita daripada berhutang lah. Jadi kita akan, kalau kad kredit pula, kita kena berbelanja tu secara berhemah lah dan perlu memastikan pembayaran balik dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Jangan lebih nanti. Kalau kita gagal nak urus pembayaran tu, akan menyebabkan bebanan hutang yang mana mempunyai kadar faedah yang tinggi. Baik, yang seterusnya kita perlu mendisiplinkan diri ketika belanja lah. Okey, ketika belanja ni pengguna belanja ikut kemampuan. Pembelian barang yang bukan keperluan awak, janganlah beli secara berlebihan kan. Jangan ikut terlalu nafsu ketika membeli. Jangan pentingkan jenama semata-mata. Okey. Kita perlu cari alternatif lain kalau terpaksa membeli barangan jenama yang mahal. Kita boleh cari dulu, okey. Banyak cara lah, okey. Dan seterusnya, para pengguna juga perlu mengurangkan perbelanjaan mewah untuk pembelian barang yang tak perlu. Yang tak perlu tak payahlah, okey. Kerana memerlukan pembelian yang menyebabkan perbelanjaan yang besar. Jadi kita perlu berdisiplin ketika berbelanja, perlu ingat bukan ikut nafsu semata-mata tapi mengikut kemampuan dan keperluan. Okey, seterusnya tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Okey. Kalau boleh membuat penelitian harga lah terlebih dahulu. Maksudnya kita survey dahulu sebelum kita beli, kita pastikan barang-barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Murah, kadang-kadang takut juga dia barang tu cepat rosak. Jadi oleh itu, pengguna perlu sentiasa membandingkan harga barang yang sama di tempat membeli belah yang berlainan. Okey? Tengok dulu, jangan tergepah-gepah nak beli satu barang. Dalam masa yang sama kita kena tengok juga dia punya kualiti dan kuantiti barangan tersebut adalah sama ya. Okey. Kemudian seterusnya pengguna juga perlu membeli barangan atau perkhidmatan yang dirancang. Kan dalam kita dah buat tadi kan kita dah buat kategori item yang kita dah beli semua. Jadi ada tak dalam kita punya senarai kita nak beli kan. Kemudian kita mendapatkan khidmat nasihat daripada pengguna lain. Kita tanya kawan-kawan kita, mungkin pengalaman dia ada beli kan, tanya mereka barang tersebut, boleh tak kita nak beli, boleh tak kita nak gunakan perkhidmatan tersebut. Tanya dulu dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Kemudian jadi pengguna juga dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan iklan. Iklan yang ditawarkan baik-baik ya. Dan janji manis penjual, beli ni dapat ni, beli ni dapat ni. Kadang kalau beli dalam talian ni bahaya juga kan. Jadi sebelum kita beli tu kita kena tengok betul-betul supaya tak kena tipu. Okey, jadi pengguna perlu menyedari kebolehpercayaan satu iklan dan menilai. Kita nilai dulu sama ada keperluan barang tersebut, okey, dan bukannya dipengaruhi iklan yang menarik. Maknanya kita beli tu bukan sebab iklan, tapi kita betul-betul nak barang tersebut, nak beli barang tersebut. Baik, dan seterusnya mendokumentasikan perbelanjaan. Apakah maksud di sini? Maksudnya kita mencatat semua perbelanjaan. Tadi sebelum beli barang, kita sudah tulis kan? Sekarang ni mencatat semua perbelanjaan yang telah kita lakukan.
Jadi kita nak tahu berapa jumlah yang telah kita belanjakan. Jadi kita kena simpan, kita kena susun semula resit pembayaran dengan lebih sistematik supaya kita mudah rujuk semula untuk tujuan lain lah, untuk tujuan nak bayar cukai ke kan. Okey, seterusnya kita merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Maksud mendokumentasi ni ialah kita rekodkan segala perbelanjaan yang telah kita lakukan. Okey, kita tajuk seterusnya kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Pengurusan perbelanjaan secara beretika, ilmu dan berkemahiran perlu bergerak seiring. Dia perlu selari. Kenapa? Ia boleh memudahkan urusan perbelanjaan yang dibuat dapat dipantau lah, kita boleh tengok. Jadi ini yang pertama, kepentingan yang pertama iaitu boleh menjamin masa hadapan. Yang mana kita boleh mengamalkan amalan menabung. Amalan menabung boleh menjamin masa depan kita. Kenapa? Jadi daripada hasil simpanan kita tu, okey, amalan menabung kita tu dapat dimanfaatkan, digunakan pada waktu kecemasan, pada waktu kemalangan, okey, dan sebagainya lah. Jadi baki wang perbelanjaan yang disimpan atau memperuntukkan sebilangan wang daripada gaji bulanan tu untuk kita simpan, untuk kita gunakan pada masa hadapan. Contohnya duit yang kita simpan untuk simpanan pendidikan untuk anak-anak nak sambung pelajaran di universiti. Boleh simpan di SSPN, okey, iaitu Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Jadi simpanan ni penting dilakukan untuk keperluan menghadapi alam dewasa nanti. Nak belajar, nak guna duit, jadi ada. Okey, tak ada baru nak belajar, baru nak cari duit. Boleh mengelakkan daripada kita melakukan pinjaman. Itu contoh. Okey. Baik, yang seterusnya boleh mengelakkan pembaziran. Apa maksud sini? Jadi pengguna perlu membeli mengikut perancangan lah. Okey. Yang telah kita buat tadi untuk apa? Untuk elakkan pembaziran. Jadi pengguna perlu bijak, disenaraikan terlebih dahulu barangan yang hendak dibeli ikut keutamaan, ikut keperluan. Okey. Jadi mengelakkan diri daripada membeli barang yang tak perlu, yang tak penting. Okey, amalan yang kita buat ni dapat menjimatkan wang perbelanjaan. Okey, dapat menjimatkan wang perbelanjaan di samping boleh membentuk sikap berjimat cermat. Okey, secara tak langsung dapat mengurangkan kos secara keseluruhannya. Yang seterusnya, kepentingan seterusnya boleh menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Apa maksud di sini? Maksudnya pengguna boleh buat rujukan lah. Segala perbelanjaan yang beretika tu kita boleh buat anggaran yang lebih baik pada masa akan datang. Kalau yang bulan ni kita macam terlebih beli kan, terlebih bajet, di bulan depan kita boleh tengok apa yang boleh kita potong, yang tak perlu kita beli. Jadi kita senang buat rujukan. Jadi anggaran pertunjukan yang digunakan tu sebaik mungkin boleh memupuk sifat berjimat cermat, okey, dalam berbelanja. Jadi kita boleh melakukan penambahbaikan, okey, untuk menguruskan perbelanjaan kita pada masa akan datang. Okey, yang seterusnya boleh mengelakkan diri daripada ditipu. Maksudnya pengurusan perbelanjaan ini menjadikan kita lebih pengguna yang lebih bijak. Jadi kita amalan belanja secara berhemah, okey, boleh mengelakkan diri daripada ditipu oleh penjual atau peniaga yang tak jujur. Kenapa kita? Sebabnya kita mencari maklumat terlebih dahulu sebelum kita beli barang, beli produk. Okey, mungkin kita boleh Google dulu barang-barang tersebut, boleh tengok dekat banding-bandingkan harga kan, boleh tengok dia punya review. Boleh tengok kat mana? Boleh tengok kat media masa, boleh tengok kat internet. Senang sekarang ni, maklumat di hujung jari. Jadi kita boleh mengelakkan diri kita ni daripada ditipu oleh peniaga kan. Jadi kita boleh buat semakan, bandingkan harga, bandingkan jenama, bandingkan kualiti berdasarkan review. Jadi sebelum kita membeli satu barang tu, kita kena tengok kalau barang makanan ke apa contohnya kan. Pengguna perlu tengok dulu. Yang pertama tengok tarikh luput, tengok kalau yang Islam tu tengok logo halal, maklumat kandungan nutrisi, logo sirim kalau barang elektrik. Jadi kita boleh buat perbandingan maklumat-maklumat ni, kita kaji-kaji tarik dulu. Jadi tindakan ni boleh memupuk sebagai satu amalan yang positif dalam diri kita sebelum kita membeli sesuatu barang. Jadi yang akhir sekali boleh mengelakkan, boleh mengurangkan bebanan
hutang. Apa maksudnya? Maksudnya kita kalau kita beli secara beretika ni kita boleh bebaskan diri daripada hutang yang banyak. Okey. Kenapa? Sebab kita dah memperuntukkan kewangan yang baik, pengurusan kewangan yang baik, kita lebih menghargai duit kita kan, kita penat cari duit, jadi kita takkan nak belanja secara melulu kan, membazir. Jadi kita belanja lebih berdisiplin ikut kemampuan kita. Jadi kalau guna kad kredit tu kita kena ada satu pegangan lah, satu prinsip yang mana kita nak elakkan diri daripada menanggung hutang yang banyak. Okey, yang mana kita boleh memberi kesan kepada kita. Jadi kalau guna kad kredit, kalau tak boleh nak kawal tak payah ada. Kalau awak boleh mengawal penggunaan kad kredit awak, bolehlah awak guna. Jadi kena fikir betul-betul, mampu tak awak berdisiplin. Baik, yang seterusnya tengok tajuk akhir ialah kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Maksudnya kita tak berdisiplin lah. Kita ikut peraturan, tak ikut yang kita punya perancangan kita lah. Okay, orang beretika dia ikut dia punya perancangan. Okay. Baik, kena ingatlah bahawa pengurusan perbelanjaan ni penting untuk menjamin kualiti hidup yang lebih baik. Kalau kita tak dapat menguruskan perbelanjaan dengan beretika, boleh memberi kesan kepada yang pertama, bukan pada diri kita sahaja, tapi kepada keluarga, kepada masyarakat dan juga negara. Kita tengok kesan kepada diri, iaitu individu tersebut boleh menghadapi masalah kewangan. Kalau kita gagal mengurus perbelanjaan secara beretika, akan dapat masalah kewangan. Apa masalahnya? Antaranya ialah menghadapi bebanan hutang yang tak sepatutnya. Contohnya pembiayaan pinjaman peribadi ataupun penggunaan kad kredit yang tak terkawal boleh menyebabkan kita gagal bayar balik hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Selain itu kita akan bila kita gagal bayar, nama kita akan disenarai hitamkan oleh pihak bank. Kenapa? Sebab hutang kita tertunggak. Terlalu banyak kita tangguh nak bayar hutang tersebut. Sebab kita berbelanja, masa belanja tak ingat. Tapi bila nak bayar balik kita rasa susah. Sebab apa? Sebab kadar faedah tu tinggi sebab kita lambat bayar. Jadi kegagalan kita bayar balik ni boleh menyebabkan kita diisytiharkan sebagai muflis. Kalau awak tengoklah, golongan gelandangan ni kebanyakannya terdiri daripada orang yang muflis. Jadi berbelanja ni secara berhemah lah. Macam mana nak elakkan diri kita ni daripada disenarai hitamkan? Kita perlu bayar hutang kita secara konsisten lah, ikut dia punya tempoh yang telah ditetapkan. Jangan suka menangguh-nangguh pembayaran. Bayar terus, dapat gaji bayar terus. Okay? Dan kita kena tahulah kemampuan kita ni beli barang ni dengan kewangan yang kita ada. Kesan kepada keluarga pula, kita akan berkongsi bebanan hutang. Kita kongsi sama-sama dengan keluarga pula terpaksa menanggung hutang yang kita buat tu. Sebahagian besar wang yang diperlukan untuk menyelesaikan hutang akan menjejaskan perbelanjaan yang lain lah. Bagi kita nak beli barang-barang keperluan asas. Jadi perbelanjaan untuk barangan yang tak sepatutnya jadi meningkat. Jadi bila kita gagal nak menguruskan pengurusan perbelanjaan ni, boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dan boleh menyebabkan pertelingkahan dalam keluarga. Misalnya kadang-kadang berkelahi ni sebab duit. Sebab tak mampu nak bayar hutang. Jadi boleh menyebabkan hubungan keluarga ni jadi terjejas. Jadi kita ingat kalau nak beli tu, belilah barang yang sepatutnya mengikut keperluan dan kemampuan kita. Jadi kita kena bijak merancang dan mengurus kewangan. Penting untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan stabil. Seterusnya kesan kepada masyarakat. Apa maksud di sini? Bila ada sifat persaingan yang tak sihat ni, mana kadang-kadang kita cemburu dengan kawan kita beli handphone, kita pun nak beli handphone baru. Jadi ini menunjukkan persaingan tak sihat. Kadang-kadang kita tak perlu pun nak beli handphone baru. Jadi ini boleh menyebabkan kita belanja mengikut kemampuan yang sepatutnya. Jadi sikap yang suka bersaing ni
akan menyebabkan meningkatkan kuasa beli yang tak wajar terhadap barang yang bukan keperluan kita. Jadi secara tak langsung boleh melahirkan masyarakat yang suka boros dan membazir. Kemudian kita nak bayar, kita tak mampu pula kita nak bayar hutang tu pula, kita akan pinjam pada pemihutang yang tak berlesen. Okey. Jadi sebab apa? Sebab kita nak ambil jalan yang cepat kan, nak bayar hutang. Contohnya macam Along terpinjamkan, kesan dia bahaya. Okey. Peminjam akan dikenai dengan keadaan faedah yang tinggi. Dan akhirnya kita tak mampu bayar hutang tersebut. Sebenarnya kita diburu oleh pemihutang. Along tu lah, Along akan buru kita. Okey. Baling cat semua kat rumah kita. Jadi kita akan hidup dalam ketakutan yang mana boleh mengancam diri kita dan juga ahli keluarga. Dan kesan yang akhir sekali ialah kepada negara, yang mana boleh meningkatkan kadar inflasi dalam negara. Okey, dan juga meningkatkan kadar kemasukan barang import. Sebab kita suka beli barang import, kita percaya barang import lebih berkualiti. Jadi barang import pun banyak masuk ke negara kita dan pengguna cenderung untuk membeli barangan yang berjenama. Secara langsung dia barang buatan tempatan ni dipandang lekeh dan kita buat tak tahu je barang tempatan. Okey, kemudian boleh menyebabkan juga kadar keberhutangan yang meningkat. Barang import kan barang yang mahal. Padahal barang tempatan pun sama kualiti dengan barang import tersebut. Tapi ialah disebabkan kita ni ada pemikiran macam tu, jadi kita sampai sanggup nak beli, sampai berhutang. Okey, jadi kesan kegagalan kita nak bayar hutang tu, untuk mengurus perbelanjaan ni telah menyebabkan meningkatnya kos pelepasan barangan yang dibuang dan dibazirkan. Baik, akhir sekali, kesimpulannya setiap pengguna ni perlu ada ilmu, perlu ada pengetahuan dan kemahiran untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika. Okey, amalan perbelanjaan secara beretika akan melahirkan individu yang bertanggungjawab. Okey, individu yang lebih berfikiran rasional dalam urusan kewangan. Kita fikir kebaikan dan keburukan kalau kita berbelanja secara boros, kalau kita belanja ikut etika. Jadi pembelian barangan atau pemetaan patut dibuat secara sederhana, ikut kemampuan kita. Okey, beli barang keperluan, bukan ikut kehendak, bukan mengikut nafsu saja. Okey, berfikirlah secara bijak sebelum berbelanja. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe channel saya.